Buletin Didik 9 Julai bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ternyata mempunyai cabarannya yang tersendiri. Kebelakangan ini semakin ramai yang berpendapat bahawa kaedah tersebut dilihat kurang efektif berbanding PDP secara bersemuka di sekolah. Namun cabaran itu disahut oleh sebuah pusat tuisyen yang mempraktikkan konsep belajar sambil bermain untuk merangsang minat pelajar sewaktu PDPR. Positif. Menurut guru matematik Nur Adila Muhammad Fazil, pembelajaran yang berkesan bermula dengan hubungan baik antara guru dan murid. Interaksi antara kedua-dua pihak menjadi sangat penting. Sebagai contoh, memulakan kelas dengan menggunakan kaedah bertanyakan khabar mereka. Ini akan membuatkan mereka lebih selesa dan kurang kekok dalam kelas online. Untuk mewujudkan situasi yang ceria dan best bagi mempengaruhi minat murid, kita perlu tekankan konsep belajar sambil bermain, fun learning dan memperbagaikan medium pengajaran dengan meneroka aplikasi-aplikasi yang menarik dan interaktif. Tambah Nur Adila, konsep ini juga dapat mengurangkan jurang pencapaian pendidikan murid bandar dengan murid yang berada di pedalaman. Pendekatan yang digunakan sejak tahun 2018 oleh pusat tuisyen ini terbukti semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar. Pengusaha pusat tuisyen Mazlinda Muhyiddin Batusha berkata, mungkin ada antara guru yang sudah menggunakan pendekatan yang sama tetapi belum menyeluruh. Warga pendidik seharusnya diberi ruang dan peluang untuk menyesuaikan diri dengan penguasaan kemahiran pedagogi digital memandangkan pelbagai pembaharuan dan inovasi sudah kita lihat sejak dahulu hingga kini. Mazlinda turut menasihati pelajar untuk menjadikan PDPR sebagai cabaran ke arah mempersiapkan diri menuntut ilmu persis seperti di peringkat Menara Gading. Mentaliti masyarakat hari ini mengukur tahap pendidikan kanak-kanak dalam aspek kemampuannya membaca dan menulis. Namun terdapat pelbagai aspek penting lain yang perlu dititik beratkan. Antaranya kemahiran hidup seperti corak pemikiran dan cara berkomunikasi. Bertitik tolak dari situ ia memberi idea kepada sepasang suami isteri untuk melaksanakan program cerdik. Cerdik adalah ringkasan daripada cerita sambil mendidik. Sebagai usaha membantu kanak-kanak dalam lingkungan umur 10 tahun hingga remaja, terutama dari golongan berpendapatan rendah B40 mengasah kemahiran hidup. Rashid Mat dan isteri Nurlina Hussein gigih membantu anak bangsa melalui program ini sebagai sumbangan mereka kepada golongan yang memerlukan. Sebagai satu program yang holistik, Cerdik menyediakan pengetahuan, pengalaman dan juga kemahiran untuk mengembangkan corak pemikiran membina ataupun growth mindset. Justru kami mendorong pelajar-pelajar dan remaja untuk menimba pengalaman dan seterusnya berani dalam membuat keputusan dan merenung kembali tindakan yang telah mereka ambil supaya mereka dapat mempelajari daripada apa yang telah mereka ataupun daripada apa yang tindakan yang telah mereka ambil. Tambah Rashid, program pendidikan yang bermula sejak tahun 2018 ini mampu membina kemahiran abad ke-21 melibatkan kemahiran hidup, belajar dan literasi untuk melahirkan generasi yang lebih baik. Bagi golongan belia pula, jelas Rashid, program tersebut dapat memberi manfaat kepada mereka untuk menjadi seorang pekerja yang mahir berkomunikasi, sekaligus menyumbang kepada kehidupan yang lebih cemerlang untuk keluarga, terutamanya golongan B40. Kesan jangka panjang untuk pelaksanaan program cerdik ini adalah berbentuk serampang dua mata, di mana untuk golongan pelajar, mereka akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang matlamat mereka sebagai seorang pelajar, potensi diri mereka dan juga tingkah laku yang baik yang membolehkan mereka menjadi seorang pelajar dan komunikator yang lebih baik di sekolah. Selama 3 tahun program ini dijalankan, Cerdik telah berjaya membantu 682 pelajar. Di samping itu, Rashid turut berharap lebih banyak lagi badan korporat lain dapat bekerjasama mendekati lebih ramai pelajar serta golongan belia yang kurang berkemampuan supaya mereka tidak tersisih dan mampu membentuk kehidupan sekaligus menyumbang kepada negara.
Kepada mereka yang memohon ke Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia bagi program ijazah sarjana muda perguruan dan program penghantaran pelajar cemerlang ke luar negara serta program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia bagi pengambilan tahun ini boleh menyemak permohonan mereka sejak semalam. Bagi program ijazah sarjana muda perguruan dan program penghantaran pelajar cemerlang ke luar negara, semakan boleh dibuat di pautan pismp.moe. Manakala bagi program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, calon yang memohon boleh membuat semakan di bahagian matrikulasi. Kepada calon yang telah berjaya, diucapkan tahniah. Bersua kembali, murid dari Sekolah Kebangsaan Api-Api Pontian berjaya membawa pulang hadiah tempat pertama bagi pertandingan Kad Raya Nostalgia Kita. Aini Aryani Masnawi membawa pulang wang tunai RM300. Aini Aryani menewaskan Eranti Kanzian dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pacor Batu Pahat yang berada di tempat kedua. Eranti membawa pulang hadiah wang tunai RM200. Manakala tempat ketiga milik Tan Yi Tong dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Buluh Batu Pahat. Pertandingan ini anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan dan Perpustakaan Sultan Ismail. Sementara itu, 10 murid lain memenangi hadiah sagu hati wang tunai RM70. Berdisiplin, fokus dan bersungguh-sungguh dalam membuat sesuatu antara rahsia kejayaan pemain hoki remaja kebangsaan Kirandip Kaur. Walaupun aktif dalam sukan hoki dan menggalas tanggungjawab besar dalam skuad wanita kebangsaan, Kirandip berjaya membuktikan bahawa penggiat sukan juga boleh mendapat keputusan 9A dalam peperiksaan SPM 2020 yang diumumkan baru-baru ini. Menurut anak kedua dari 3 beradik ini, minatnya terhadap sukan hoki bermula sejak dia berusia 5 tahun hasil dorongan ayahnya sendiri. Sebagai bekas pemain hoki, Gurdip Singh dapat melihat bakat anaknya sejak dia mula menjinakkan diri dengan sukan itu. Semasa Kira berumur 4 tahun saya nampak saya selalu bawa dia bersama dengan anak saya yang lain untuk ke stadium untuk melihat saya bermain hoki pada masa tersebut. Semasa half time ke atau selepas perlawanan, beliau dengan abang adik beliau dan juga 2 orang nephew saya, mereka akan turun ke padang dan bermain hoki dekat sana. Pada masa tersebut saya nampak beliau memang ada bakat. Cara beliau bawa bola, cara beliau lari. Saya rasa bahawa beliau memang ada bakat untuk yang boleh diasah. So saya pun reaksi saya pada masa itu saya pun terkejut, dan pada masa yang sama saya pun teruja tengok yang bahawa beliau seorang player yang kalau bakat kita asah boleh dibawa ke level yang lebih tinggi. Selain dari memberi sokongan, peranan ibu bapa adalah penting dalam memastikan anak-anak dapat membahagikan masa dengan baik antara pelajaran dan sukan. Contohnya, kalau pelajar tersebut pergi bermain sukan untuk 2 jam atau 3 jam, balik itu ibu bapa kena pastikan bahawa beliau juga belajar sekurang-kurangnya 1 atau 2 jam untuk memastikan beliau tidak ketinggalan dalam pelajaran beliau. Pada tahun SPM, saya telah menyediakan jadual harian di mana saya akan memastikan saya bahagikan masa untuk hoki equally dengan masa untuk studies. Contohnya, setiap pagi saya akan belajar atau pergi classes online, and then petang saya akan buat training dengan team secara online, and malam saya akan sambung balik belajar. Ada masa juga saya akan tengok TV ke, luang masa dengan family ke. So dengan ini telah menjadikan saya lebih disiplin lah untuk memastikan saya tidak leka.
Kirandip turut menasihati pelajar untuk melatih diri menjadi individu yang berdisiplin serta patuh pada tata tertib. Bukan sahaja dapat menentukan tahap kejayaan mereka sama ada dari segi akademik, kokurikulum atau kedua-duanya, malah ia juga dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan perkara negatif. Condong ditumpil, lemah dianduh. Maksudnya, memberi pertolongan, keuangan, fikiran dan sebagainya kepada orang-orang di dalam kesusahan. Istana pasir tertinggi di dunia dengan ketinggian lebih 20 meter dan berat hampir 5,000 tan siap dibina di sebuah bandar tepi pantai di Blokhus, Denmark. Uniknya, binaan sementara itu menggunakan konsep pandemik yang sedang melanda global ketika ini. Saksikan paparannya. Sebanyak 4,860 tan pasir digunakan bagi membina struktur pada ketinggian 21.16 meter. Ia mengatasi rekod dunia Guinness yang pernah dicatat di Jerman pada 2019, iaitu binaan istana pasir pada ketinggian 17.66 meter. Yes, we started with Corona on top. And we give it a crown because Corona means crown. It's like nice and double. But we give it also a crown because it's ruling. It's ruling our lives everywhere. It tells you what to do. It tells you to wear a mouth protection. It tells you to stay away from your family and not go to the nice places. Don't do the activities. Stay home. Bagi mengukuhkan struktur istana, lapisan pasir yang mengandungi kira-kira 10% tanah liat dan gam disapu di permukaan istana berkenaan. Ciri-ciri tempatan termasuk luncur angin, rumah pantai, ikan dan rumah api ditampilkan dalam pembinaan ini. Istana pasir terbabit dijangka dikekalkan sehingga Februari atau Mac tahun depan. Bila batang tidak berakar, batang lapuk dahan meranggas. Bila hutang tidak berbayar, sebarang duduk merasa cemas. Laporan sukan, undian bagi acara badminton Sukan Badminton Tokyo menyaksikan harapan tunggal perseorangan lelaki negara Li Zijia berada dalam kumpulan yang agak mudah. Begitupun laluan dalam fasa kalah mati, Zijia berkemungkinan besar bakal meniti laluan sukar menentang juara bertahan dari China, Chen Long. Namun nada positif diluahkan juara All England 2021 itu apabila bersedia berdepan siapa sahaja lawan tanpa mengharapkan tuah undian. Zijia diletakkan sebagai pilihan ke-9 dalam saingan kumpulan M. Berdasarkan rekod pertemuan dengan Lebedev dan Pushtarov, Zijia menang sekali dan kalah sekali kepada kedua-dua lawannya itu. Dia mengakui pengalaman yang dimiliki pemain Perancis Lebedev tidak seharusnya diambil mudah. Namun Zijia tidak mahu memikirkan sangat lawan yang bakal dihadapi, meskipun mungkin akan menentang juara bertahan dari China, Chen Long. Kalau you nak jadi satu champion, satu player yang bagus, saya rasa any opponent datang pun saya rasa you pun kena kalahkan. Selain Zijia, cabaran pemain badminton negara ke Sukan Olimpik Tokyo turut digalas pemain perseorangan wanita Sonia Chia. Beregu lelaki Aaron Chia, So Woi Yi, beregu wanita Chow Mei Kwan, Lee Meng Yen dan beregu campuran Chang Peng Sun, Goh Liu Ying. Sejarah penyertaan paling gemilang Malaysia pada Sukan Olimpik. Pada tamasya di Rio, Brazil 2016, menyaksikan Malaysia membawa pulang 3 pingat perak menerusi Datuk Lee Chong Wei perseorangan lelaki, Goh Wee Shem Tan Wee Kiong beregu lelaki dan Chang Peng Son Goh Liu Ying beregu campuran. Acara badminton Sukan Olimpik Tokyo dijadual bermula pada 24 Julai hingga 2 Ogos di Musashino Forest Sport Plaza.
Sementara itu, kemeriahan Tamasya Olimpik yang bakal berlangsung mula menjadi topik perbincangan hangat. Susulan pengumuman tuan rumah Tokyo bahawa penonton tidak dibenarkan hadir ke venue pertandingan. Pengumuman itu dibuat pada sidang media khas yang turut dihadiri Presiden Olimpik 2020, Seiko Hashimoto. Ia selepas kerajaan Jepun melanjutkan tempoh darurat sehingga 22 Ogos yang menyaksikan Tamasya Olimpik Tokyo akan berlangsung sepanjang tempoh itu. Malah penonton juga tidak dibenarkan hadir pada acara pembukaan rasmi di Stadium Olimpik Tokyo yang dijadualkan pada 23 Julai. Penganjur akan memutuskan dalam masa terdekat jumlah pegawai dan media yang dibenarkan menyertai acara pembukaan rasmi. Beralih ke saingan bola sepak Liga Juara-Juara Asia, kumpulan F terus menampilkan saingan sengit kelab Korea Selatan, Ulsan Hyundai dan wakil Thailand Pathum United. Berbaki satu perlawanan, Ulsan mendahului kumpulan F dengan 15 mata. Namun diekori rapat Pathum yang ketinggalan 3 mata di tangga kedua. Berdepan kelab Vietnam Viettel FC tanpa gol pada babak pertama. Ulsan membuka jaringan pada minit ke-48 menerusi Valerie Gazaisvili. Minit ke-55, Lucas Hintersia menjadikan kedudukan 2-0. Oh Sin Hun melengkapkan kemenangan 3-0 Ulsan tak kala 4 minit sebelum tamat masa permainan. Ini kemenangan kelima berturut-turut Ulsan untuk kekal mengungguli kumpulan F dengan 15 mata. Sementara wakil Thailand Pathum United terus menyaingi Ulsan di tangga kedua dengan kemenangan ke atas Kaya FC dari Filipina. Gol tunggal Pathum United dijaringkan oleh Sarach Yuyan pada minit ke-83. Penentuan juara kumpulan F makin menarik apabila Pathum akan menentang Ulsan pada aksi terakhir 11 Julai ini. Turut beraksi aksi kumpulan I. Wakil Filipina United City menentang kelab China Beijing FC. Beijing FC mendahului 2-0 pada babak pertama menerusi jaringan Jiang Wenho dan Leng Zijuan seawal minit pertama dan keempat. Namun United City bangkit dengan 3 gol pada babak kedua. Mark Hartman berjaya merapatkan jurang gol pada minit ke-59. Disusuli gol penyamaan Bayerns 10 minit berselang. Hartman muncul wira United City apabila menjadikan gol kemenangan pada minit ke-80. Begitupun, kedua-dua pasukan gagal melayakkan diri ke pusingan kalah mati. Aksi papan selaju pada kelajuan tinggi mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan Assalamualaikum.